Klien bernama Zack bukan nama sebenar yang bekerja di sebuah syarikat. Klien merupakan seorang wanita transgender. Dia selalu menghadapi diskriminasi di tempat kerjanya sehingga dia berasa tertekan kerana layanan yang tidak adil daripada pihak syarikat. Klien ingin berjumpa dengan pekerja sosial untuk menghadapi masalah yang dialaminya. Berikut merupakan dialog antara pekerja sosial dan klien untuk menunjukkan demonstrasi advokasi yang dijalankan oleh pekerja sosial dan memberi bentuk penyelesaian yang boleh dilakukan oleh pekerja sosial. Okay, selamat pagi. Saya Puan Intan, merupakan pekerja sosial di sini untuk membantu anda. Untuk kenalan kita, mungkin awak boleh memperkenalkan kita terlebih dahulu. Boleh Puan, saya Zakia. Puan boleh panggil saya Zack. Umur saya 25 tahun. Saya bekerja di syarikat swasta bahagian marketing di Penang. Oh, okey baik Zack. Setelah awak sini, awak sudah makan ke belum? Dan bagaimana keadaan awak untuk ini Zack? Saya tak makan lagi pagi ni. Kebelakangan ni saya kurang berselera lah Puan. Sebab saya rasa jadi stres dan tertekan. Masalah yang saya hadapi sekarang ni buat saya rasa jadi murung dan nak bersendirian saja. Itu kan menjadi sebab awak berjumpa dengan saya. Tapi kalau tak keberatan, boleh awak menceritakan masalah yang dihadapi oleh awak. Saya sudi dengan anda Zack. Betul Puan. Saya berjumpa dengan Puan ni sebab masalah ni lah. Saya ni kiranya macam menghadapi masa yang sukar dekat tempat kerja Puan. Saya rasa bahawa saya dilayan secara tak adil sebab seperti yang Puan lihat lah, watak saya kan bermacam lelaki. Saya sangat kesal dengan anda Zack. Tapi mengapa awak fikir awak didiskriminasi di tempat kerja? Boleh awak ceritakan kepada saya apa yang telah berlaku? Boleh Puan, kat tempat kerja saya ni ada beberapa rakan sekerja saya. Mereka selalu buat gambar saya jadi bahan lawak jenaka dalam grup WhatsApp. Mereka juga layan saya secara kasar dan sering maki-maki, marah-marah saya. Selain itu, saya juga rasa saya ni suka mendapat promosi dalam kenaikan pangkat. Saya dah melakukan yang terbaik Puan dalam kerja dan saya rasa saya patut mendapat dinaikkan pangkat lah. Manakala nak dekat dah 5 tahun dah saya dah kerja kat situ. Bila saya menuntut keadilan tentang kenaikan pangkat ni, mereka janji untuk berikan kepada saya. Setelah masuk bekerja wanita baru yang cantik, ayu, lembut, mereka lebih memberi perhatian kepada wanita tersebut dan dia senang dinaikkan pangkat berbanding saya. 5 tahun itu bukannya singkat ya. Saya faham situasi yang dilalui oleh awak adalah sukar. Tapi boleh saya tahu sejak bila awak sudah memilih untuk minta maaf ya Zack, perbuatan seperti ini seperti lelaki lah sebelum masuk kerja atau setelah awak berada di tempat kerja. Boleh ke awak ceritakan kepada saya secara ringkas apa yang membuat awak berminat menjadi lelaki? Saya lebih tertarik nak menjadi lelaki ni sebab saya rasa lebih sesuai dengan jantina lelaki ni semenjak saya dari kecil lagi. Mungkin disebabkan dengan keluarga saya, semua ahli keluarga saya, semua adik-beradik saya, 7 orang lelaki dan saya seorang saja perempuan. Lagipun dekat luar saya suka bergaul dengan kawan-kawan lelaki dan kurang ada kawan perempuan. Saya rasa sebab-sebab inilah yang membuatkan saya lebih tertarik kepada perempuan. Akhirnya jadi apabila saya masuk ke tempat kerja, saya rasa mereka tak boleh nak terima perwatakan saya macam ni. Dan makin kelemahan mereka kenal saya, mereka gunakan watak saya ni sebagai kelemahan saya untuk bully saya kat tempat kerja. Saya simpati dengan apa yang dilalui oleh awak Zack. Tapi pernahkah awak cuba untuk berbincang dengan ketua ataupun pihak atasan yang berada di tempat kerja? Sebenarnya Puan, saya belum pernah berani lagi untuk bersuara Puan. Saya takut mereka akan hukum saya jika mereka tahu saya seorang perempuan dan perkara ini akan lagi memburukkan keadaan yang sedia ada Puan. Tak apa, saya faham kebimbangan anda Zack. Kami boleh mencari jalan untuk melibatkan pihak yang betul kami akan menjejaskan keselamatan awak. Kerana dalam saya sebagai pekerja sosial juga saya melindungi kerahsiaan awak dan juga saya tidak mahu awak merasa terganggu dengan masalah yang dihadapi. So awak ingin mencuba dengan pilihan yang diterapkan oleh saya? Ya boleh Puan, saya rasa itu boleh membantu saya. Okay. Pertama, mungkin kita boleh buat nota tentang situasi yang berlaku di tempat kerja. Dokumentasi dan maklumat yang baik itu boleh menjadikan bukti yang kukuh. Seterusnya, kami akan melihat juga dasar syarikat berkenaan yang diskriminasi dan kita akan mengetahui cara untuk kita melaporkan situasi ini dengan selamat. Baik Puan, saya setuju dan rasa dia masuk akal untuk dilakukan. Apa yang boleh saya buat Puan jika ketua dan pihak atasan saya tidak memberi respon yang serius akan masalah saya ni dan mengambil tidak indah saja? Kita boleh mencari jalan penyelesaian yang lain seperti macam kita boleh hubungi ombudsman syarikat ataupun kita boleh failkan
Puan. Lepas ni saya rasa yakin lah untuk menghadapi masalah ni. Baik, Zack, tidak mengapa sudah menjadi tanggungjawab saya. Kita akan cuba sedaya upaya untuk mencapai matlamat bersama-sama dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh awak. So, kalau ada apa-apa, sila hubungi saya. Jika awak memerlukan bantuan lanjut atau awak mungkin mahu bercerita tentang apa yang berlaku di tempat kerja awak lah. Jadi kita akan jumpa di lain hari. Sampai jumpa lagi, Zack. Baik, Puan. Situasi kedua di mana klien bernama Alice tinggal bersama ibu bapanya. Klien merupakan seorang wanita yang berorientasi homoseksual. Klien selalu menghadapi diskriminasi dan layanan yang tidak adil daripada ibu bapanya di rumah. Ibu bapa klien selalu sengaja mengasingkan dirinya dan tidak mempedulikan dia sehingga dia berasa tertekan. Klien telah dirujukkan kepada pekerja sosial untuk memberi bentuk penyelesaian kepada masalah yang dihadapi oleh Alice. Selamat petang, Cik. Sebelum kita mulakan, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Puan Intan, pekerja sosial di sini. Selamat petang Puan Intan, saya Alice, berumur 27 tahun dan masih tinggal bersama dengan parents. Oh, hai Alice. Apa khabar awak hari ni? Saya tak berapa baik lah Puan, dan bukan hari ini saja saya rasa saya sudah tertekan berbulan-bulan. Oh, dah berbulan-bulan awak stres. Apa yang menyebabkan awak rasa macam tu? Saya rasa saya menerima layanan yang tidak adil dalam keluarga saya. Adakah awak tahu puncanya? Mesti ada sebab mereka berlaku seperti itu. Keluarga saya suruh saya kahwin. Mungkin sebab saya kan anak sulung dalam family saya. Lepas tu parents saya pun dah berusia and then tak sabar nak menerima cucu kot. Dan saya pun pernah bawa pasangan saya jumpa parents, tapi mereka tak dapat nak terima pasangan saya lah. Boleh ceritakan kenapa mereka tak dapat terima pasangan awak? Menurut saya, jika sudah bawa pasangan ke family, itu satu langkah yang bagus, Alice. Itulah Puan, saya pun tak tahu sebab mereka tak dapat nak terima dia. Saya rasa dia adalah pasangan yang paling sempurna dalam hidup saya. Kalau bagi awak tiada masalah tentang pasangan awak, tapi family awak pula berfikiran sebaliknya, mungkin awak boleh kongsikan kepada saya sedikit maklumat tentang pasangan awak. Pasangan saya namanya Cindy. Kami berdua salah dapat semenjak jadi roommate di universiti. Kami disebut bercinta dan menjalin hubungan dengan lebih serius selepas tamat belajar. Kami saling mencintai dan saya rasa saya tak boleh hidup tanpa Cindy. Cindy, saya dapat lihat awak sangat mencintainya. Saya perasan dekat wallpaper awak ada gambar pasangan. Itu ke Cindy, kekasih awak? Itulah dia Puan, cantik kan dia? Pasangan awak dengan perempuan ya? Ya betul. Perempuan, bagi saya tiada masalah tentang jantina selagi kan kami saling mencintai dan dia lain saya sangat baik berbanding dengan family saya. Saya mengerti kerana awak, Alice. Baiklah, saya rasa sudah cukup maklumat tentang pasangan awak. Sekarang kita berbalik kepada masalah awak bersama family. Bagaimana layanan family awak setelah awak bawa Cindy berjumpa dengan mereka? Setelah daripada kejadian ini, keluarga saya kurang berkomunikasi dengan saya. Mereka juga sering menghindarkan diri daripada saya setiap kali bertemu dengan saya. Saya sangat kesal mendengarnya. Apakah keadaan dalam keluarga awak? Ibu bapa saya tidak menyokong dengan keputusan yang saya buat. Malah mereka juga mengasingkan saya kerana mereka menganggap saya seorang lesbian dan memalukan keluarga di mata orang lain. Ini memberikan banyak tekanan dan banyak stres pada saya sendiri sampai memberi kesan dalam masa saya nak buat kerja. Itu pasti situasi yang sukar untuk awak hadapi, Alice. Pernahkah awak cuba untuk bercakap dengan ahli keluarga tentang perasaan awak? Saya dah pernah cuba tapi mereka tidak mahu mendengar. Malah mereka menganggap saya nak dahaka dan kuat membangkang. Saya boleh bayangkanlah betapa sukarnya yang awak hadapi, Alice. Bagaimana jika saya membantu awak untuk mencari cara agar awak dapat berkomunikasi dengan family awak semula, dan dapat berbincang dengan baik, ataupun kita boleh dapatkan bantuan luar untuk menyokong awak? Apa yang boleh saya buat Puan? Saya tak tahu nak mula dari mana, tapi saya tak mahu berpisah dengan sini. Okey, baiklah. Pertama, kita boleh cuba home visit.
ataupun tentukan jadual satu perjumpaan dengan keluarga awak bersama untuk kita merancang perbualan dengan keluarga awak, dan dia mungkin melibatkan ahli keluarga bersama dengan ahli terapi. Okey, jadi kalau langkah ini juga tidak menjadi, kita boleh cari ahli kumpulan sokongan ataupun sumber luar yang boleh memberi sokongan emosi dan praktikal terhadap awak dan keluarga awak. Saya takut mereka tidak setuju untuk nak buat perjumpaan lah, tapi saya boleh mencuba untuk tanya mereka punya persetujuan lah. Tak apa, Alice. Itu adalah satu langkah yang berani. Jangan risau, saya sentiasa akan menemani awak dalam proses menyelesaikan masalah ini. Dalam masa ini, awak boleh memberitahu saya jika anda rasa awak rasa memerlukan bantuan tambahan ataupun ada sebarang perubahan dalam situasi keluarga awak. Ya, Alice? Okay, terima kasih atas sokongan Puan. Saya merasa lebih yakin dan bersedia untuk bersemuka dengan keluarga saya sekarang. Sama-sama, Alice. Kita akan cari jalan penyelesaian dan sokongan yang diperlukan bersama-sama. Jangan ragu untuk hubungi saya pada bila-bila masa saja yang awak rasa awak boleh bercakap ataupun nak ambil langkah seterusnya. Jumpa lagi pada masa akan datang, Alice. Baik, terima kasih Puan. Sama-sama.